Kita terus saja nak berbincang cakap tentang pengetahuan kita semua ni berkaitan dengan virus COVID-19 ini, iaitu varian Omicron dan juga Flurona ini. Kita terus saja bersama dengan Dr. Tan Siok Hong, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Dr. Tan. Dr. Tan boleh unmute mikrofon tu. Nak dengar suara doktor. Selamat pagi, Dr. Tan. Masih mute ya? Tak kedengaran lagi suara doktor. Visualnya dah nampak lah. Visual dah nampak. Tapi apa pun dah bersedia bersama dengan kita untuk memberi kita sedikit pengetahuan dan gambaran lah. Omicron dan Flurona, apa yang perlu kita tahu walaupun ramai mengatakan orang kata tidak sebahaya Delta. Tapi ini satu perkara yang perlu kita ambil cakna juga. Betul. Doktor, selamat pagi. Good morning. Morning. Okey, finally dapat dengar suara doktor. Okey. Doktor, kita nak mulakan perbincangan kita lah. Kita nak ingin mengetahui antara perincian yang perlu kita ketahui berkenaan dengan varian Omicron. Kita mulakan dengan Omicron dulu, lepas ini baru kita menyentuh berkenaan dengan Flurona. Silakan doktor. Varian Omicron adalah sejenis variant of concern ataupun varian yang membimbangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menetapkan varian B.1.1.529 ataupun Omicron sebagai variant of concern pada 26 November 2021. Varian Omicron ini mempunyai jumlah mutasi yang lebih banyak, iaitu lebih kurang 30 mutasi di spike protein pada virus corona berbanding dengan variant of concern yang sebelum inilah. Jadi spike protein ini yang menyebabkan virus tersebut senang untuk menjangkiti sel-sel. Bukti awal menunjukkan varian Omicron boleh menyebabkan risiko jangkitan semula yang lebih tinggi berbanding VOC yang lain dan mempunyai kadar penyebaran yang lebih tinggi. Jadi itu sebanyak tentang varian Omicron. Maknanya dekat sini sesiapa yang terjangkiti dengan virus varian Omicron ini boleh kata orang tu mendapatkan positif ini banyak kali lah kan kalau diikutkan dari segi kajiannya. Doktor, mengapa agaknya varian Omicron ni datangnya banyak dari penggembara-penggembara dari luar negara kan, dan sebab itulah sebenarnya kerajaan dah memperketatkan sepadan dan sebagainya. Dan seterusnya varian Omicron ni memang terdedah kepada semua ke, doktor? Sebenarnya varian Omicron ini bukanlah lebih menjurus pembawanya daripada penggembara dari luar negara. Cuma ia mula-mula dikesan di luar negara dan kemudian dibawa masuk ke negara-negara lain lah. Tapi kemasukan varian baru adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tak boleh tutup sempadan negara kita selama-lamanya. Jadi peribakan Omicron ini sebab dia lebih mudah dan lebih cepat tersebar, sebab itu telah berlaku kes jangkitan tempatan. Cuma belum pada tahap yang berleluasa lagi lah setakat ini di Malaysia. Okey, doktor, kita menyentuh berkenaan Omicron dan baru-baru ni 2-3 hari kita baru dengar ada juga varian mutasi baru dikenali sebagai orang kata Delmicron juga. Jadi kita melihat orang kata mutasi varian ini semakin hari selang beberapa bulan ada saja varian yang baru. Jadi persoalan saya, adakah vaksin yang kita dah ambil yang dalam tubuh kita ni adalah cukup untuk menandingi segala jangkitan ini, sedangkan kita tahu vaksin yang kita ambil ini dibina ketika jangkitan awal ketika COVID-19 melanda negara kita. Bagaimana, doktor? Boleh dengar saya ke? Boleh? Teruskan, doktor. Okey, baik. Saya jelaskan berkenaan dengan varian istilah yang kita panggil Delmicron ataupun Deltacron. Sebenarnya dia bukanlah gabungan dua jenis varian Delta dan Omicron. Dia tidak menghasilkan virus yang baru. Tetapi dia sebenarnya merujuk kepada jangkitan varian Delta dan varian Omicron pada seorang pada masa yang sama. Walau bagaimanapun kejadian ini jarang-jarang berlaku. Kerana biasanya satu varian akan menjadi lebih dominan berbanding dengan varian yang lain lah. Dan istilah Delmicron ini juga boleh juga merujuk kepada keadaan di mana kedua-dua varian Delta dan varian Omicron sedang menular dengan cepat di sesuatu lokaliti. Tetapi sampai satu tahap, salah satu varian akan menjadi lebih dominan.
Okay, so itu adalah berkaitan dengan the Omicron lah. Okey. Dan apabila kita sebut tentang flurona, okay, sama juga dia sebenarnya bukanlah virus yang baru, tapi flurona ini adalah disebabkan oleh keadaan di mana seseorang itu dijangkiti oleh kedua-dua virus influenza dan juga virus coronavirus pada masa yang sama. Okey. Apa yang kita panggil dalam istilah perubatan sebagai co-infection. Ini bukan sesuatu yang luar jangka. Kejadian flurona telah dikesan di beberapa buah negara seperti US, Israel, Brazil dan Filipina. Dan kita tahu pada masa sekarang negara-negara di hemisfera utara sedang mengalami musim sejuk. Jadi penyakit influenza ataupun sesama flu akan lebih banyak berlaku pada musim sejuk dan bila ada kedua-dua influenza dan juga coronavirus atau COVID-19 dia boleh terjadilah di mana seseorang itu mendapat kedua-dua jangkitan pada masa yang sama. Okey, itu dia. Dan gejala influenza dan gejala COVID-19 lebih kurang sama sahaja, iaitu seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak, sakit badan dan sakit kepala. Ya, itu antara simptom yang biasalah yang kita tahu. Tapi itulah apabila kita dah terjangkiti COVID-19 ini kan, apabila dah buat laporan semua, kita nak tahu sebenarnya varian daripada mana yang kita dapat semua, Omicron ke Delta ke semua, itu yang kita risaukan. Okey, baik doktor, adakah kita yang mungkin terjangkiti COVID-19 ini, kita nak mengelakkan daripada berlakunya penularan ini, tidak kiralah Omicron ke flurona dan sebagainya, booster tambahan itu harus diberikan penekanan dan juga apa mungkin langkah-langkah yang harus diberikan kepada kita sebagai orang ramai dan langkah dari KKM pula untuk mengatasi permasalahan penularan varian-varian baru ini, doktor? Jadi langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah jangkitan Omicron, flurona ataupun mana-mana jangkitan COVID-19 sebenarnya sama sahaja, ya. Langkah-langkah pencegahan sendiri iaitu peliput muka, jaga penjarahan fizikal, cuci tangan dengan kerap, mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul, elakkan tempat yang sempit dan sesak, pastikan penjaraan yang baik, dapatkan vaksin termasuk dos penggalak dan juga lakukan ujian salinan sendiri sekiranya bergejala. Di pihak KKM pula, tindakan yang kami telah laksanakan adalah kita masih meneruskan langkah-langkah kawalan sempadan di mana seseorang pengembara dari luar negara perlu membuat ujian PCR dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas dari luar negara, ujian semasa ketibaan, kuarantin wajib di stesen kuarantin ataupun di rumah. Bagi mereka yang menjalani kuarantin di rumah, kita nasihatkan supaya mereka memang mematuhi arahan kuarantin tersebut dan tidak berjumpa dengan pelawat lah. Selain itu, kita masih melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran tempatan di mana kes positif COVID-19 masih perlu menjalani isolasi atau pengasingan selama 10 hari. Kontak rapat perlu menjalani kuarantin sama ada 7 ataupun 10 hari bergantung kepada status vaksinasi dan perlu membuat ujian pengesanan COVID-19 juga lah, terutamanya jika mereka bergejala. Jadi kita masih menekankan kepada pematuhan SOP supaya dapat mengurangkan penularan jangkitan Omicron dan varian-varian baru yang Okey. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Siok Hong, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, memberikan kita gambaran dan juga orang kata peringatanlah bagaimana untuk kita terus cakna menjaga diri kita daripada varian-varian baru ini. Okey, baik. Terima kasih Dr. Tan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, itulah dia, kita sedia maklum ya, memang selang beberapa bulan akan ada varian baru. Betul. Jadi apakah
kita akan kekal orang kata vigilant, Ya, berjaga-jaga, ataupun kita dah orang kata dah terbiasa sangat sampai tak jaga dah SOP kita. Memang kita semua ni memang tak sanggup lagi sebenarnya untuk mendapatkan keluarga-keluarga family virus COVID-19 ini kan. Sebab kita ni sekarang ni dalam nak menuju ke fasa-fasa pemulihan ni kan. Ya. Jadi kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Jadi langkah kerajaan juga bagus sebenarnya, yang mana nak pergi umrah sebagainya kita terpaksa hold dulu seketika untuk kita nak mengatasi penularan Omicron dan juga flurona yang terbaru ini.